Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya diberikan satu video daripada TikTok yang mana mereka minta kita berikan ulasan berkaitan tentang satu isu yang mereka tak pernah tengok sebelum ini, tetapi kali ini agak viral video berkenaan. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas daripada itu. بيقولوا لا تبذر بويه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ايوه مصر خالص. Dia. tabu atas token dengan atas sebat je sah ke tu? هذا صح. عن ثوبان رضي الله عنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني الأمائم وعلى التساخين وهذا يعني الخفاف. هذا صح. Alhamdulillah kita telah tengok video berkenaan sama-sama tadi dan jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang isu ini. Setahu saya, ustaz di dalam video TikTok ini adalah Ustaz Syukri Abdullah atau lebih dikenali sebagai Syukri Arab. Junior saya lulusan Universiti Al-Azhar dalam kuliah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Tapi dia di Kahirah lah, saya dulu dekat Dimyat. Oleh itu pada saya secara peribadi sudah pasti beliau mempunyai kelayakan untuk memberikan penerangan dan jawapan di dalam bab hukum hakam secara umum. Saya adalah salah seorang di antara ramai orang yang menyukai video-video daripada Ustaz Syukri Abdullah ni ataupun Syukri Arab dan sentiasa memberikan sokongan yang padu kepada beliau dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Beliau konsisten mendekatkan masyarakat dengan bahasa Arab. Ia sesuatu yang terpuji dan sangat patut disokong oleh semua orang. Inilah nilai Azhariah yang sepatutnya dikedepankan di dalam masyarakat umum sehingga mereka terkenal sebagai seorang tokoh didikan Al-Azhar Al-Syarif yang balik daripada Al-Azhar memberikan manfaat kepada orang tempatan iaitu orang-orang kita di negara kita Malaysia. Saya sangat cadangkan anda untuk follow Ustaz Syukri Arab ini di Facebook, Instagram dan TikTok. Boleh belajar bahasa Arab dengan mudah dengan penuh senyuman manis. Sorotan-sorotan media juga sangat patut diberikan kepada anak muda hebat ini. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita masuk perbahasan yang menarik dan hangat dalam isu ini, saya nak cadangkan anda untuk dapatkan combo buku terbaik pilihan saya. Yang ini yang telah ada di Shopee, telah ada di Lazada. Harga asal dia 285. Anda boleh dapatkan dengan harga 199. Ada 6 buah buku special yang saya telah pilih untuk kefahaman asas anda di dalam agama Islam. Dapatkan di Shopee, di Lazada. Link saya letak dekat bawah. Ataupun nak dapat lebih diskaun, beli dekat isantailmu.com. Baik, jom kita sambung balik. Isu utama yang Ustaz Syukri Abdullah ini angkat ialah isu membazir. Dan saya fikir semua kita telah mendapat mesej berkenaan setelah menonton video tadi. Dengan maksud, walaupun kita berwudu dengan menyempurnakan basuhan-basuhan di setiap anggota-anggota wudu, tidaklah boleh kita membazir. Bahkan sebahagian kita cukup melampau sehingga air paipnya dibuka kuat macam nak mandi air terjun sehingga terpercik kepada orang sebelah. Ustaz Syukri sudah sebutkan dalilnya iaitu ayat 27 surah Al-Isra. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Orang-orang yang membazir adalah saudara mara syaitan, sedangkan syaitan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. So, mesej ini jelas dan kita telah menerimanya dengan sangat baik. Yang jadi isu ialah apabila Ustaz Syukri menunjukkan watak seorang Arab yang hanya menyapu di bahagian serban dan stoking saja. Dia tak buka serban tu untuk sapu di bahagian kepala. Dia tak buka stoking tu lalu dia sapu di bahagian stoking saja. Ini yang menjadi isu
isu. Sebab kita diajar menyapu air ke kepala sehingga ke belakang kan, sampai ke belakang tu, dan membasuh kaki dengan air. Sebahagian kita pun telah advance dalam bahagian ni. Mereka tahu tentang hukum menyapu di atas khuf, iaitu kasut kulit yang kita pakai pada musim sejuk bagi menghangatkan kaki. Awak yang tak pernah duduk di negara sejuk memang tak pernah pakai khuf ni. Sebab orang pakai khuf hanya pada musim sejuk saja. Musim panas dia tak pakai menatang ni. Tetapi persoalannya, adakah sapuan pada stocking sama seperti hukum sapuan pada khuf? Sebab dalam bahasa Arab, stocking disebut jawrab, bukan khuf. Inilah yang kita nak jawab dalam perbincangan video hari ini. Pertama, kita kena mengiktiraf dahulu bahawa isu ini adalah isu khilaf yang para ulama tidak bersepakat tentang hukumnya. Versi yang Ustaz Syukri sebut ini adalah betul dalam satu pandangan mazhab, manakala sebahagian mazhab yang lain tidak bersetuju. Jadi ada dua perkara penting apabila kita mengetahui tentang ini adalah khilaf. Pertama, apabila berlaku perselisihan para ulama muktabar daripada kalangan tokoh-tokoh hebat, maka kita ada keluasan untuk mengamalkan mana-mana satu pandangan di dalam mana-mana situasi berbeza. Contohnya, kita hanya mempraktikkan pandangan ini apabila berada dalam keadaan kesukaran, seperti ketika berwudu di atas kapal terbang, ataupun seorang wanita yang berwudu di tempat awam seperti tempat rekreasi, air terjun dan sebagainya. Susah dia nak buka tudung dan nak buka stocking dia ataupun nak buka kaki dia. Jadi dia sapu air atas tudung dan sapu air di atas stocking ataupun kasut dia saja. Tetapi dalam keadaan biasa dia tidak buat seperti itu. Dia buka tudung dulu, baru dia sapu air di atas kepala dan dia basuh kedua-dua kakinya daripada buku lali sehingga jari jemari kuku tersebut. Yang kedua, oleh sebab ia merupakan perkara khilaf dalam kalangan ulama, oleh itu apabila anda melihat ada orang melakukannya, kita tengok orang Arab buat macam tu, maka tidak perlu untuk menegur atau menghalangnya daripada bertaklid kepada pendapat yang mengharuskannya. Hal ini berdasarkan kepada kaedah fiqh yang menyebutkan la yunkaru mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Tidak perlu diingkar atau ditegur perkara yang menjadi khilaf. Hanya yang perlu diingkar, hanya yang perlu ditegur ialah perkara yang telah menjadi ijma' para ulama tentang keharamannya. Jadi kita relax saja bila kita tengok orang Arab sapu atas stokin tanpa membuka stokingnya. Seperti mereka relax saja tengok kita makan udang dan kita makan sotong. Yang kedua, setelah kita mengiktiraf khilaf, kita kenal pasti pula apakah hujahan pandangan mereka. Ustaz Syukri Arab sudah sebutkan dalilnya yang disebutkan dalam video itu. An Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'ala al-'asaib wat tasakhin. Thauban radhiyallahu anhu dia cerita, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan satu pasukan perang. Lalu baginda mengarahkan mereka untuk berwudu hanya dengan menyapu asaib dan juga tasakhin selepas membasuh muka dan kedua-dua tangan. Asaib, Ustaz Syukri Abdullah disebut bahawa dia adalah imamah, dia adalah serban, dan tasakhin disebutkan khuf. Secara sanadnya hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga hadis ini telah menjadi dalil dalam penghujahan dalam mazhab Hambali yang menyatakan keharusan perbuatan menyapu di atas stocking. Yang kita tengok dalam video tadi itu adalah gambaran pandangan yang cukup jelas di dalam mazhab Hanbali rahimahullah. Mereka juga berhujah menggunakan hadis Anil Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian pada bahagian kaki baginda hanya menyapu stocking dan seliparnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Tetapi ramai ulama-ulama hadis berpandangan sebaliknya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang daif dan telah didaifkan oleh Abdul Rahman bin Mahdi dan para tokoh hadis yang lain. Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan, boleh amal, boleh ambil. Tetapi Imam Nawawi dia bantah. Imam Nawawi kata, dan jawapan terhadap hadis Mughirah terdapat beberapa jalan bantahan. Antaranya, hadis berkenaan adalah daif dan telah didaifkan sendiri oleh ramai tokoh hadis. Al-Baihaqi
Iraqi, Sufyan As-Sauri, Abdul Rahman bin Mahdi, Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, Muslim bin Hajjaj adalah antara ulama hadis yang mendaifkannya. Mereka-mereka ini adalah tokoh ulama hadis yang paling tahu tentang hadis. Sekalipun At-Tirmizi rahimahullah mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan, tetapi mereka itu mendahuluinya, bahkan jika mereka itu berpendirian dengan sendirian dan menyanggahi At-Tirmizi, maka pendirian mereka yang berseorangan itu adalah lebih utama berbanding At-Tirmizi rahimahullah. Inilah kesepakatan ahli-ahli akademik. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Majmu' jilid yang pertama muka surat 500. Jadi tidak ada apa-apa hadis yang jelas daripada Nabi SAW yang menyebutkan baginda menyapu di stoking saja. Jadi kita kena balik kepada hadis pertama yang telah pun disebutkan oleh Ustaz Syukri Abdullah ataupun Syukri Arab. Hadis itu disebut wa an Sauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'alal asaib wat tasakhin. Perkataan asaib di situ boleh difahami sebagai serban, manakala at-tasakhin itu sebagai khuf, seperti mana yang disebutkan dengan lidah oleh Ustaz Syukri Abdullah tadi. Tetapi yang dia tunjuk tu adalah stocking, dia tak tunjuk khuf. Jadi jika kita faham seperti itu, kalau kita kata khuf, maka tidak ada hadis yang menyebutkan keharusan menyapu pada stocking. Yang ada adalah pada khuf, kasut musim sejuk. Apatah lagi hadis ini ada versi yang lebih panjang sehingga menunjukkan situasi hadis ini dengan lebih jelas. Dalam hadis itu disebutkan an Sauban qal ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa asabahumul bard falamma qadimu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam syakau ilaihi ma asabahum minal bardi fa amarahum an yamsahu ala al-asaib wat tasakhin. Sauban cerita Rasulullah telah mengutuskan satu pasukan perang, lalu mereka ditimpa kesejukan yang teramat berat. Apabila mereka kembali bertemu Rasulullah, mereka mengadukan hal kesejukan itu kepada baginda. Lantas baginda mengarahkan mereka untuk menyapu asaib dan tasakhin setelah membasuh muka dan kedua-dua tangan mereka. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Jadi kita dapat faham bahawa hadis ini menunjukkan ia berlaku pada ketika keadaan darurat, bukan dalam keadaan waktu biasa. Dan perkataan tasakhin itu bukanlah stocking, tetapi kasut musim sejuk, khuf. Selesai perbincangan hadis berkaitan tentang hal ini. Ada sikit lagi perbincangan berkaitan tentang hal ini, tapi sebelum itu saya nak cadangkan anda sekali lagi untuk dapatkan special choice by Syekh bin Ahmad, buku-buku terpilih yang saya yakin anda sangat memerlukan buku ini untuk asas memahami Islam. Dapatkan buku ini di Shopee dan Lazada, link saya letak di bawah. Kita sambung. Kekeliruan ini kadang-kadang berlaku apabila ada riwayat yang sahih daripada sahabat-sahabat Nabi yang menyapu air pada stocking. Ibn Munzir di dalam Al-Awsat, dalam kitabnya Al-Awsat menyatakan, diriwayatkan tentang keharusan menyapu di atas stocking ini daripada 9 orang sahabat Rasulullah. Yang pertama iaitu Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir, Abu Mas'ud, Anas bin Malik, Ibn Umar, Al-Barra' bin Azib, Bilal bin Rabah, Abu Umamah dan Sahal bin Sa'ad. Anda rujuk dalam kitab Al-Awsat jilid yang pertama muka surat 462. Tetapi di dalam mazhab Asy-Syafi'i, pandangan dan perbuatan para sahabat sahaja tidak menjadi hujah yang kuat kerana ia boleh terdedah kepada pandangan dan pilihan pendapat, bukanlah ketetapan fatwa. Apatah lagi tidak disebut pula bilakah mereka itu menyapu di atas stocking. Adakah ketika waktu biasa pun sapu atas stocking atau ketika darurat? Jika ketika darurat seperti kesejukan yang melampau, maka kita juga sepakat dengan syarat stocking itu mempunyai sifat yang sama seperti khuf. Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin menjelaskan, wa syartuhu an yulbasa ba'da kamal tahrin satira mahalli fardhihi tahiran yumkinu tiba'ul mashi fihi litaraddudi musafiri lihajatihi qila wa halalan wala yujzi'u mansujun la yamna'u ma'an fil asah. Syaratnya
khuf atau sorong kaki itu hendaklah dipakai selepas sempurnanya wuduk. Hendaklah ia menutup semua tempat kaki yang wajib dibasuh, tahan lasak dan boleh digunakan untuk berjalan dengan berulang alik bagi seorang musafir bagi menunaikan keperluannya. Menurut pendapat yang lemah, hendaklah yang halal bukan dicuri dan tidak sah jika tidak menghalang air menurut pendapat yang paling sahih. Rujuk dalam Minhajul Talibin muka surat ke-14. Kesimpulannya, isu ini adalah isu khilaf para ulama. Mazhab Syafi'i menyatakan tak boleh disamakan hukum khuf dan stoking, melainkan anda boleh berjalan dengan stoking tanpa stoking itu koyak dan juga beberapa syarat yang telah kita sebutkan tadi. Manakala mazhab Hambali pula menyatakan tentang keharusannya. Akhirnya kita berlapang dada sajalah dalam bab ni. Boleh jadi kita akan sampai ke satu tahap yang situasi kita terpaksa memilih pandangan sapuan di atas serban ataupun di atas kain tudung ataupun di atas stoking bagi menggantikan sapuan ke atas kepala dan kedua-dua kaki. Bahkan menariknya Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, seorang ulama bermazhab Syafi'i kontemporari pun memilih pendapat yang membolehkan menyapu ke atas stoking dan dia menyatakan itu adalah pendapat yang paling kuat berbanding dengan pendapat yang melarangnya. Wallahu ta'ala alam. Inilah rahmat di dalam perselisihan pendapat para ulama. Kita akhirnya dapat ilmu daripada isu ni. Sahabat-sahabat, bagi menambahkan pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu asas dalam agama, saya telah buat satu combo yang saya sebutkan tadi bagi memudahkan anda memilih buku yang terbaik dalam peringkat permulaan. Di sini ada buku Perangkap Iblis untuk anda kenal pasti belitan-belitan iblis kepada diri anda, kepada keluarga anda, kepada masyarakat anda. Ada juga buku Syarah Hadis 40 yang akan mengukuhkan kefahaman anda berkaitan tentang tonggak-tonggak utama dalam agama Islam. Dan di sini juga ada buku 100 sunnah yang hampir dilupakan yang akan membimbing anda melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dengan sempurna. Ada juga buku tulisan saya Tata Cara Solat Rasulullah berpandukan mazhab Syafi'i, dan ada juga buku masyhur tapi tak sahih dan buku terbaik tulisan Ibn Taymiyah yang berjudul Mengapa Ulama Bersisih, Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Dapatkan buku-buku ni di Shopee dan Lazada dengan harga istimewa RM199 berbanding harga asalnya RM285. Anda boleh jimat RM86 untuk pembelian combo ini. Anda boleh juga beli dekat Santai Ilmu Publication, ada diskaun lagi dekat situ. Saya sangat berharap anda dapatkan combo-combo buku yang bermanfaat ini. Ia adalah special choice by Syekh bin Ahmad. Terima kasih banyak. Adakah anda dapat suatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga dapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.